Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Jadi sebelum ini kita dah sama-sama belajar tentang negeri-negeri Melayu bersekutu. Jadi hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran untuk subtopik 3.3 dan juga 3.4, iaitu tentang sistem residen. Jadi sebelum cikgu ingin meneruskan pembelajaran kita sebelum ini, cikgu ingin kita cuba ingat kembali, refresh apa yang kita belajar tentang negeri-negeri Melayu bersekutu. Pertama, kita perlu ingat negeri-negerinya. Yang pertama iaitu Perak dan seterusnya Selangor, Negeri Sembilan dan juga yang terakhir ialah Pahang. Jadi sebelum kita melihat peranan presiden, kita perlu ingat setiap negeri sebelum ini terdapat sebab untuk British masuk. British akan mencari sebab untuk apa mereka masuk ke negeri-negeri tersebut. Jika kita ingat Perak, yang pertama bila kita sebut Perak, kita ingat Perang Larut. Perang Larut antara Puak Gihin dan Haisan dan juga perebutan tahta antara Raja Ismail dan juga Raja Abdullah. Itu di Perak. Seterusnya di Selangor. Bila kita sebut Selangor, kita kena ingat Perang Kelang. Perang Kelang juga melibatkan dua raja, iaitu pemilik Kelang, iaitu Raja Abdullah dan juga Raja Mahdi. Raja Abdullah dan Raja Mahdi masing-masing mendapat sokongan daripada Puak Gihin dan juga Puak Haisan. Seterusnya, bila kita sebut ke Negeri Sembilan berlakunya perebutan kuasa di Sungai Ujong. Jadi perebutan kuasa Sungai Ujong, pembesaran Sungai Ujong menyebabkan British ada sebab untuk masuk ke Negeri Sembilan. Dan yang terakhir, Pahang. Bila kita sebut Pahang, Pahang macam aman dan tiada sebabnya kukuh untuk British masuk ke negeri Pahang. Namun, ada seorang warga negara British yang ditemui mati di pekarangan istana menjadikan British mempunyai sebab untuk masuk ke negeri Pahang. Jadi itu saja yang kita perlu ingat sebelum ini. Jadi kita akan terus sambungkan untuk bab 3.3 dan juga 3.4, iaitu bab negeri-negeri Melayu bersekutu. Jadi, peranan residen dilaksanakan di Perak, Selangor dan Negeri Sembilan dan Pahang melalui perjanjian dengan Raja-Raja Melayu dan pemerintah. Okey, jadi apa peranan presiden? Apa kegunaan, apa fungsi residen? Iaitu yang pertama menasihati Raja-Raja Melayu. Kita kena ingat dalam semua hal. Okey, semua hal. Semua hal. Ingat semua kecuali dua perkara saja. Iaitu tentang agama Islam dan juga adat istiadat Melayu. Jadi, residen mempunyai kuasa yang sangat besar dalam semua hal kecuali agama Islam dan juga adat istiadat Melayu. Dan yang paling penting, semua nasihat hendaklah diikuti dan dipatuhi. Jadi apa residen cakap? Sultan kena ikut. Jadi kita teruskan. Ada 4 residen pertama di negeri Melayu Sekutu. Yang pertama di sini adalah negeri negeri Perak, JWW Bush di negeri Perak. Seterusnya JP Roger di negeri Pahang. Ingat, JP Roger di Pahang, JG Davidson di negeri Sembilan. JG Davidson di negeri Selangor. JG Davidson di negeri Selangor dan juga Martin Lister di negeri Sembilan. JW Bush, JP Roger, JG Davidson dan Martin Lister. Kita teruskan lagi. Jadi apa ciri-ciri sistem residen? Yang pertama kita ingat, kedudukan raja pembesar dan negeri masih lagi dikekalkan. Tetapi ini bukan bermaksud kuasa sultan itu masih lagi ada. Residen telah ambil alih pentadbiran negeri. Tiada lagi pembesar. Peranan pembesar telah digantikan oleh pegawai British. Jadi tak ada dah pembesar yang sebelum ni kita belajar banyak pembesar yang membantu sultan. Sekarang semua diganti oleh pegawai British. Dan kita juga sistem jabatan kita dan juga sistem pentadbiran semua telah menggunakan sistem barat. Sistem barat macam mahkamah, jabatan penjara contohnya, polis. Yang paling penting, sultan dan pembesar telah hilang kuasa. Dari sudut apa? Pentadbiran dan juga pungutan cukai. Ingat cukai, kenapa cukai? British nak duit. Bila British nak duit, jadi mestilah kutip cukai. Dan yang paling menyedihkan, nasihat mesti diterima oleh sultan.
dan Sultan tak boleh lagi buat undang-undang. Jadi secara tidak langsung Residen lebih berkuasa pada Sultan. Okey. Jadi ini soalan, tak apa, awak boleh tengok jawapan nanti sebagai rujukan awak. Okey, C dan juga A. Okey, cikgu teruskan lagi. Okey. Jadi ini kita dah ingat tadi Negeri Sembilan Martin Lister, di Pahang kita ada JP Roger dan juga kita ada JW Bush di negeri Perak dan JG Davidson di negeri Selangor. Okey, kita teruskan lagi. Okey, latihan ni awak boleh buat sendiri dan juga awak boleh lengkapkan juga dalam modul ya. Okey. Ini kita sudah cikgu terangkan tadi sebagai latihan. Okey. Okey, seterusnya kita masuk subtopik yang terakhir iaitu pembentukan negeri-negeri Melayu Sekutu. Tadi dah ada residen di setiap negeri, kenapa penting nak ada negeri-negeri Melayu Sekutu? Macam negeri-negeri Selat. Kenapa nak ada negeri-negeri Melayu Bersekutu? Apa beza negeri Selat dan negeri-negeri Melayu Bersekutu? Jadi kita lihat. Kita ada 4 negeri, ingat. Kalau negeri-negeri Selat, kita ada Melaka, Singapura dan juga Pulau Pinang. Di negeri-negeri Melayu Sekutu, Perak, Negeri Sembilan, Selangor dan Pahang. Dan kena ingat, kebanyakan negeri-negeri Melayu Sekutu ini adalah negeri-negeri yang kaya. Jadi kita lihat apa faktor-faktor pembentukan negeri-negeri Melayu Sekutu. Ada 4 faktor utama. Yang pertama untuk mengatasi kelemahan sistem residen. Apa yang lemah? Jadi sebenarnya residen menjadi semakin berkuasa. Itu yang penting, dia nak berkuasa. Residen dia tak diberikan garis panduan. Dan yang paling penting, sebab residen suka-suka hati. Negeri Perak buat lain, dekat Selangor buat lain, dekat Negeri Sembilan buat lain. Raja dan pembesar Melayu tidak berpuas hati. Seakan-akan mereka kehilangan kuasa, terutamanya mengenai cukai. Jadi kalau tak ada pentadbiran, tak ada cukai, jadi Sultan rasa tergugat. Betul tak? Jadi seterusnya, kenapa? Sama macam negeri-negeri Selat, dia pembentukan negeri-negeri Melayu Sekutu adalah untuk menyeragamkan pentadbiran. Nak bagi sama. Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang mesti kena ada undang-undang yang seragam. Sekarang ni masing-masing ada undang-undang sendiri. Seterusnya, nak ada kemajuan ekonomi antara negeri. Sebab ada negeri yang kaya, ada negeri yang tak. Jadi kemajuan negeri ni tidak seimbang. Dan yang terakhir, British memerlukan pentadbiran yang cekap dan seragam. Okey, paling penting dia nak seragam untuk apa? Untuk eksploitasi ekonomi. Ekonomi ni untuk apa? Untuk dapatkan duit. Seterusnya, matlamat seterusnya ialah nak keselamatan negeri. Jadi bila negeri-negeri ni bergabung, mereka semua ada pasukan keselamatan yang sama. Berjaga keamanan tanpa mengharapkan bantuan luar. Boleh? Dan yang terakhir, masalah keuangan di Pahang. Okay, ingat, antara tiga-tiga negeri ni, Pahang yang kurang sumber keuangan. Jadi bila tiga-tiga negeri semua bergabung, Perak, Selangor dan Negeri Sembilan dapat membantu keuangan negeri Pahang. Jadi ini sistem tadbiran negeri-negeri Melayu Bersekutu mula dikuasai oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Okey. Dan diikuti oleh Residen Jeneral. Ada Majlis Mesyuarat Negeri masing-masing, Perak, Negeri Selangor, Negeri Sembilan, Pahang. Jadi seterusnya kita lihat. Okey, Majlis Mesyuarat Negeri. Setiap negeri ada Majlis Mesyuarat Negeri masing-masing. Dia dipengerusi oleh Raja. Apa peranan dia? Menggubal undang-undang dan juga membantu pentadbiran negeri. Namun, kuasa raja semakin terhakis. Makin. Bila ada negeri-negeri Melayu Sekutu, Sultan lagi tak ada kuasa. Makin kurang kuasa. Sebab apa? Kuasa dan pentadbiran diambil alih oleh Residen Jeneral. Residen Jeneral yang berada di Kuala Lumpur. Residen Jeneral berada di Kuala Lumpur. Raja hanya berkuasa dalam, macam saya sebut tadi awal, agama Islam dan juga adat Melayu. Ingat, raja tinggal 2 ni saja. Agama Islam dan adat Melayu. Yang lain semua Residen dan juga Residen Jeneral yang lebih berkuasa. Seterusnya, Majlis Mesyuarat Persekutuan ni. Okey, kita ada Residen Jeneral, kita ada 4 orang Raja Melayu masing-masing tadi, ada 4 orang Residen dan juga ada 4 ahli tirat rasmi iaitu 3 orang Eropah dan seorang wakil dari orang Cina. Jadi berkuasa menuliskan undang-undang, British kawal undang-undang. Ya. Memberi kuasa pentadbiran kepada Pesuruhjaya Tinggi British. Jadi Pesuruhjaya Tinggi British ini sudah menjadi lebih berkuasa. Sudah lebih berkuasa daripada orang Raja Melayu. Jadi residen pula
setaraf dengan Raja Melayu. Ini yang menjejaskan kewibawaan Raja-Raja Melayu. Raja Melayu hanya dilantik sebagai ahli biasa. Dia hanya setaraf dengan orang residen, 4 orang residen dan juga setaraf dengan 4 ahli tidak rasmi Eropah dan Cina. Sedangkan Raja-Raja Melayu merupakan sultan. Jadi sebab itulah kita wujudkan Durbar. Raja-Raja Melayu mewujudkan Durbar. Sangat penting. Kenapa? Ahli Durbar ni merupakan terdiri pada Pesuruhjaya Tinggi, ada Raja-Raja Melayu, ada Residen Jeneral dan Residen. Ditubuhkan untuk mendapat sokongan Raja-Raja Melayu terhadap NNMB. Durbar bertanggungjawab sebagai pelindung orang Melayu. Sebab apa? Kalau Sultan tak ada, rakyat tak akan setuju untuk berada bawah negeri-negeri Melayu bersekutu. Jadi nak tak nak, British kena mendapat sokongan dari Sultan. Jadi Durbar pertama kali diadakan di Kuala Kangsar, iaitu di negeri Perak pada tahun 1897. Jadi kita kena nilai balik apa yang kita dapat daripada negeri-negeri Melayu Sekutu ni. Kena ingat, semua orang British nakkan sangat negara kita ni, tapi kita perlulah menghargai dan mempertahankan sumber kekayaan negara kita, dan juga kita kena jaga sebarang pencerobohan. Okey. Jadi sebagai kesimpulannya, kita kena ingat bahawa British cuba masuk ke negeri-negeri yang kaya dahulu, iaitu terwujudlah negeri-negeri Melayu Sekutu di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang. Apa dua sumber utama itu? Biji timah dan emas. Jadi kita boleh, para pelajar boleh siapkan modul dalam, lengkapkan modul yang ada di rumah masing-masing. Okay, ini awak boleh tengok latihan penambahan ini. Jadi, okay, boleh tengok latihan, dan sebagai kesimpulannya, Cikgu berharap awak dapat lengkapkan sudah bab 3 negeri-negeri Melayu Bersekutu ini. Okay, jadi kita akan teruskan kelas macam biasa. Awak boleh lengkapkan modul, awak boleh lengkapkan buku teks, awak boleh rujuk slide, awak boleh rujuk juga video ni. Cikgu akan cuba buat video yang lebih pendek selepas ini. Okay, jadi setakat itu saja. Cikgu harap awak dapat manfaat. Stay home and stay safe. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.